Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua pelajar sihat hari ini. Okey, hari ini saya nak sambung lagi subtopik 2.1 asal struktur fungsi dan organisasi. Untuk hari ini saya nak sambung dengan kita masuk pada sistem. Kenali sistem-sistem yang ada pada tubuh badan manusia. Okey. Ini merupakan kerja rumah 16 Februari yang lepas. Saya minta pelajar semua semak dan tandakan dengan pen merah. Okey, tahniah kepada pelajar yang telah siapkan kerja rumah. Okey, dah siap, hantar lagi gambar pada saya. Anda terbaik. Okey. Untuk hari ini kita tengok. Okey, apa yang kita sudah pelajari? Okey, apa yang kita dah pelajari dalam pelajaran yang lepas? Okey, kita dah belajar tentang urutan organisasi sel. Ingat ya, sel bermula daripada bermula asasnya terdiri pada sel, kemudian kumpulan-kumpulan sel akan membentuk tisu, kumpulan-kumpulan tisu akan membentuk organ, beberapa organ yang mempunyai fungsi yang sama, okey, dia akan membentuk sistem, beberapa sistem yang terbina akan membentuk satu organisma. Okey, ini adalah contoh organisasi dalam sel haiwan dan sel pertumbuhan. Okey, semua pelajar boleh tengok balik ya. Okey, daripada sel hinggalah terhasilnya organisma. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey, sistem dalam badan manusia. Terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Okey, setiap sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepadu untuk melakukan suatu fungsi khusus. Okey. Fungsi semua sistem mesti berkoordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Okey, untuk kita sihat sempurna tubuh badan kita ni, okey, semua sistem dalam badan kita mesti berfungsi secara berkoordinasi. Okey. Tengok sistem yang pertama, iaitu sistem perkumuhan. Okey. Sistem perkumuhan fungsinya okey untuk menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Okey, antara organ-organ yang terlibat dalam sistem perkumuhan adalah kulit, paru-paru dan ginjal. Okey, ini adalah dalam sistem perkumuhan. Okey, tengok pula pada sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem yang menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru dan hati. Okey, sistem rangka ni penting. Adanya tulang, adanya rangka, ada bentuk badan manusia terbentuk. Kalau tak lembik macam belung tu. Okey, dan rangka ini melindungi organ dalaman. Contoh seperti jantung, paru-paru, hati. Supaya ini untuk mengelakkan berlaku jika contohnya terjatuh dan sebagainya, dia akan dapat elakkan kecederaan organ dalaman. Okey. Tengok sistem limfa. Sistem limfa ni adalah sistem yang mengalirkan benda dari limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Okey, ini adalah sistem limfa, ini adalah sistem pertahanan badan. Okey, dari limfa ni mengalir dalam saluran darah untuk pertahankan badan kita. Contoh, lutut jatuh, kaki kita jatuh dan lutut tercedera. Jadi bendali limfa tu bergerak dalam saluran darah badan kita pergi ke kaki supaya apa? Bila luka, okey, luka tadi kita bila ada wound kita akan terdedah kepada bakteria luar. Bakteria ni ada dalam mikroorganisma ni ada dalam sekitar kita. Bakteria ada di mana-mana, ada dalam air, udara, tanah, meja yang kita sentuh, semua ada. Jadi bila luka, sistem limfa ni akan hantar salur bendali supaya apa? Untuk mengelakkan jangkitan daripada bakteria, virus dan lain-lain. Okey. Kemudian bila luka, kita sapu antiseptik dan sebagainya untuk mengelakkan bakteria, virus atau yang lain-lain mikroorganisma masuk pada luka tersebut. Okey, ini penting. Ini adalah sistem limfa. Okey. Sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan fungsi dia untuk memecahkan bahan makanan kompleks kepada bahan makanan yang lebih ringkas supaya boleh berlakunya proses penyerapan oleh badan. Okey, masuk mulut, contoh saya makan donat, masuk mulut. Okey, mulut kita akan kunyah, betul?
kunyah, kemudian telan. Okey, proses makanan bergerak ke perut ya. Melalui esofagus kita panggil sebagai peristalsis. Okey, esofagus akan kembang kuncup untuk menelan makanan. Okey, pergi pada perut. Perut akan cernakan makanan kita. Okey, kemudian dia akan pergi kepada usus kecil terlebih dahulu. Pada usus kecil, okey, usus kecil ni dia akan serap mineral-mineral yang ada dalam makanan. Okey, kemudian dia akan bergerak ke usus besar. Usus besar akan serap air yang ada dalam makanan tersebut. Barulah berlakunya proses nyah tinja. Okey, keluar melalui rektum. Okey, ini kita panggil sebagai sistem pencernaan. Okey, sistem otot. Sistem otot penting untuk membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Okey. Okey, jadi otot tu penting. Contoh nak gerakkan kendu, kecut otot yang ada. Seluruh badan kita ada otot ya. Nak boleh gerakkan lengan, gerakkan kaki, pegang pen, tendang bola, semuanya menggunakan sistem otot. Okey, tengok. Tak nafas. Okey, kita tengok pada sistem integumen. Okey, sistem integumen adalah sistem melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Okey, dia ada pada lapisan kulit kita. Okey. Sistem saraf. Okey, sistem saraf pula sistem yang membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Okey, saraf ni dia akan bawa maklumat cetusan-cetusan. Contoh, jari saya terkena jarum tajam. Automatik terkena, saya angkat jari saya. Okey, sepantas kilat, sakit pak, angkat terus. Okey, sebenarnya ada impuls yang dibawa daripada ujung jari, bawa laju, bawa ke otak, sakit. Kemudian otak akan arahkan tangan kita angkat secepat mungkin. Okey, angkat tangan, larikan, angkat tangan daripada jarum yang tajam tu tadi. Okey, so macam mana boleh daripada ujung jari dibawa ke otak, otak hantar balik maklumat ke jari kita adalah melalui sistem saraf membawa maklumat. Okey, dari otak ke seluruh badan. Okey, ini kita panggil sistem saraf. Penting sistem saraf ni, sangat penting. Okey, seterusnya sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran darah dia fungsinya untuk mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian di dalam badan. Okey, jantung kita akan riliskan darah tadi yang beroksigen dan lepaskan kembali darah yang mengangkut karbon dioksida keluar. Okey, itulah yang beredar yang berlaku dalam badan kita. Pam. Okey, itu fungsi sistem peredaran darah. Okay. Sistem respirasi. Sorry saya laju-laju. Tapi ini adalah pengenalan kepada sistem-sistem yang ada dalam badan kita lah. Okey, sistem respirasi adalah sistem mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Okey, ini kita panggil sebagai sistem pernafasan kita lah. Yang terlibat hidung, pergi pada paru. Ini untuk ini semua sistem ni saya minta semua pelajar rujuk dalam buku teks rujuk gambar rajah dalam buku teks. Okey. Sistem endokrin. Okey, sistem endokrin adalah sistem hormon dalam badan kita. Okey. Kita nak besar daripada baby hingga ke kamu dah meningkat remaja, kita ada hormon-hormon yang dihasilkan untuk selaraskan tindak balas dalam badan. Okey, contohnya kita ada kelenjar pituitari yang ada pada bahagian dalam otak kita. Itu adalah untuk mengawal pertumbuhan badan. Thyroid, okey, untuk mengawal pemanjangan tulang dan sebagainya. Penting. Okey, adrenal. Adrenal ni sebenarnya dia bebaskan adrenalin untuk waktu kalau kita macam mana ada orang kena kejar dengan anjing, tiba-tiba lari. Laju je. Laju lebih daripada biasa. Macam mana dia boleh berlari dengan laju? Adalah rembesan daripada kelenjar adrenal untuk menyediakan kita sewaktu situasi kecemasan. Okey, kemudian pankreas.
pankreas ini dia menghasilkan insulin untuk kawal aras gula dalam badan. Bila kita minum manis ya, okey, insulin akan dibebaskan untuk kawal aras gula dalam badan. Kalau gula tinggi sangat, dia boleh menyebabkan penyakit kencing manis. Gula rendah sangat pun tak boleh. Gula rendah sangat, aras gula rendah dalam badan boleh mengakibatkan pingsan, seterusnya koma, dan ada yang mengakibatkan kematian. Okey, badan kita perlukan glukosa ataupun gula untuk sebagai tenaga ya, tenaga nak melakukan aktiviti, perlu. Okey, kemudian kita tengok ovari dan testis. Ini adalah sistem hormon. Ovari dia akan kawal hormon bagi perempuan, kemudian testis akan kawal hormon. Okey, pembesaran lelaki dan perempuan. Kalau testis untuk lelaki lah, kalau ovari untuk perempuan. Okey, ovari ni penting. Bila kamu meningkat remaja, suara perempuan lembut. Okey, terbentuknya bentuk badan, adanya kitar haid. Lelaki, hormon daripada testis itulah yang suara bila sampai umur kamu suara garau. Okey, ada misai, tinggi, tegak badan lelaki. Itu semuanya daripada hormon ovari dan testis. Okey, ini adalah sistem endokrin ya. Okey, sistem pembiakan. Sistem pembiakan, fungsinya untuk menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Okey, contoh untuk ovari, untuk perempuan, daripada dalam rahim ibunya lagi, kalau dah memang dia perempuan, dalam rahim dia tu sudah ada ovum. Cuma bila kamu dah ada perempuan dah ada kitar haid ni semua, barulah ovum itu dilepaskan, maksudnya ovum itu matang. Lelaki bila meningkat dah akhir balik, barulah sperma ada. Sistem pembiakan tu menghasilkan sperma. Ini adalah untuk tujuan pembentukan zuriat. So ada soal today. So hari ni salin nota. Ingat, tolong dengar nota, salin. Contoh, kamu boleh salin contoh sistem pembiakan. Apa fungsi sistem pembiakan? Sistem respirasi. Apa fungsi sistem respirasi? Salin itu je. Dan kalau nak buat lebih, saya sangat alu-alukan. Ini nota ini adalah untuk kamu, bukan untuk saya. Nota ini untuk pemahaman kamu, untuk kegunaan kamu, bukan untuk saya. So salin nota dan siapkan modul muka surat 32, 33 dan 34. Pelajar, saya harap semua dapat faham. Jika ada soalan, tolong mesej saya. Dan tolong tengok video saya, tolong dengar arahan saya dengan baiklah. Assalamualaikum, jumpa esok. Siapkan kerja rumah ya.